وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: dan hikmah pada keadaan sembahyang subuh itu ialah 2 rakaat, tiada lebih dari 2 rakaat. Qala al-musannifu rahimahullah, dan bermula hikmah dan bermula rahsia syarak menentukan ataupun pada keadaan sembahyang subuh itu ialah 2 rakaat, tiada lebih, tak lebih dari 2 rakaat. Apa hikmah dia? Apa hikmah kita sembahyang subuh 2 rakaat? Pasal apa tidak 3 rakaat? Pasal apa tidak 4 rakaat? Tapi kita diperintah sembahyang subuh 2, buat 2 aja. Tu pun ramai tak sembahyang subuh kan? Baik. Hikmahnya ialah kerana nak pandang hikmah pula, ialah kerana ada tinggal segan tubuh daripada bekas tidur. Tu je lah kan. Ialah pasal kerana ada tinggal, masih ada saki baki. Ada tinggal tu maknanya masih ada saki baki segan tubuh badan kita. Segan ni maknanya malah. Pasalnya tubuh badan kita ni masih berasa segan, masih lagi duk berasa malah. Kihnya mengantuk lagi kan. Apabila kita ni mengantuk, nak buat sesuatu tu segan lah, malah lah. Gitulah. Punca segan, saki baki segan tu duk ada lagi daripada bekas tidur, daripada kesan kita tidur malam tadi. Kan malam tadi kita lena kan, kemudian kita pun bangkit, jagalah, bangunlah sembahyang subuh ni. Kita duk bangkit tu hilang terus dah ke rasa mengantuk kita? Tak juga. Kok 100% tak mengantuk dah, duk ada lagi hawa-hawa mengantuk tu kan. Kita saat lagi sembahyang fardu subuh pun duk berasa mengantuk lagi. Maka sebab itulah kita berasa malah, berasa segan, berasa macam letih, tak larat. Itu dia maksud dia. Jadi oleh sebab itu maka diringankan ia tu sembahyang
subuh. Maka sebab itu sembahyang subuh diringankan kepada kita, iaitu buat 2 rakaat. Kalau kurang dari 2 rakaat, 1 rakaat tak ada lah. Sekurang-kurangnya sembahyang fardu ni ialah 2 rakaat. Maka tak dibuatlah 3, tak buatlah 4 rakaat. Pasal kalau buat 4 rakaat lagi orang tak buat. Dalam 2 rakaat tu pun tak buat. Alasannya tak larat, letih, mengantuk, macam-macam lah. Tu baru 2 rakaat. Berasa berat dah, berasa payah dah kita ni. Kalau takdir lah sekiranya lah sembahyang subuh ni ialah 4 rakaat, macam mana pun tak tahu kita ni. Fikir atas 4 rakaat tu pun letih dah, tak buat lagi. Nak buat ni fikir-fikir tu dia 4 rakaat ke. Tak ada 15 minit nak buat ni. Fikir dengan lagu tu pun terus tak buat dah. Maka syarak peringankan lagi kepada kita. Dan dengan disuruh kita buat subuh 2 rakaat saja. Tu pun tak ada lah, nak turun lagi jadi 1 rakaat, tu witir lah pula. Tak ada lah pula. Sampai sembahyang sampai nak kurang dari 2 rakaat, tu kurang dah, tu kurang banyak dah. Lagu itulah maksud dia, hikmah dia tu. Baik, habis tang situ. Dan hikmah pada sembahyang zuhur dan asar itu ialah 4 rakaat. Apa hikmah dia? Sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, sembahyang fardu asar pun 4 rakaat. Nak tahu rahsia dia. Hikmah tu al-asrarur rabbaniyah, rahsia ketuhanan. Apa rahsia Allah? Mewajibkan kita sembahyang zuhur dan asar, ya bilangan rakaatnya ialah 4. Baik, maka rahsia tu diberitahulah kepada kita. Hikmahnya beginilah. Katanya al-musannif, kerana sempurna rajin tubuh pada ketika itu, pada ketika zuhur dan asar. Kita ni, tubuh badan kita lah, masa mana yang tubuh badan kita paling berasa sedap. Kalau nak buat kerja pun rasa rajin masa tu, masa lohor dengan asar petang. Makna kata ketika tu kita rajin nak buat kerja. Kalau pagi-pagi bangkit subuh nak suruh buat kerja, tak lah. Kalau malam hari nak buat kerja, tak rajin. Tubuh badan kita ni kuat, rajinlah nak buat apa pekerjaan pun sebelah petang lah. Iaitu waktu zuhur dengan waktu asar. Oleh sebab tubuh badan kita masa tu kuat, sihat lagi lah. Sebab tu kita disuruh buat 4 rakaat. Buat lebih sikit. Kalau subuh buat 2 tu pasal letih lagi, tubuh duk mengantuk lagi, tak larat lagi. Hak petang dah sempurna dah badan kita. Mata pun celik luas dah. Suruh buat 4 rakaat lah lohor dan juga asar. Gitulah hikmah dia. Lepas tu jadi rajin tubuh badan ni pasal apa pula? Rajin apa? Dengan sebab mengerjakan asbab. Asbab tu mana sebab-sebab mencari rezeki. Kita panggil pekerjaan asbab ni. Pasal apa yang tubuh kita rajin? Rajin tu pasal kita masa tu lah duk buat kerja. Sebab kita duk buat kerja masa tu. Masa subuh kita mana ada buat kerja. Tak ada buat kerja masa subuh. Walaupun kita bangkit jaga dah, nak tidur balik lagi ada. Malam, malam orang tak buat kerja, nak tidur lah pula.
Kan? Jadi siang hari masa tu tubuh kita rajin nak masuk buat kerja lah, rajin nak bekerja. Kan? Masa tu lah saat lagi nak cari cangkui lah, nak tanam hak tu lah, tanam hak ni lah. Pagi-pagi tak larat lagi nak tidur dulu. Kan? Tu erti dia. Dan hikmah kenapa yang 4 rakaat. Begitulah. Habis tang situ. Dan hikmah pada menentukan keduanya, yakni zuhur dan asar tadi, dengan 4 rakaat, tiada lebih tak lebih dari 4 rakaat. Kerana apa pula? Pasal apa sembahyang fardu zuhur ni ialah 4 rakaat, bukan 5, bukan 6. Begitulah erti dia. Pasal apa juga sembahyang fardu asar ni ialah 4 rakaat, bukan 5, bukan 6, bukan 7 rakaat. Dah kata tubuh kita masa tu tengah kuat, kan? Masa tu lah nak buat kerja apa, sebab untuk mencari rezeki pun tak ada masalah, kan? Sebabnya kerana tak berlebih lah, cuma habis-habis banyak pun 4 rakaat saja sembahyang fardu ni. Kerana disusun kejadian manusia daripada anasir yang 4 pula. Pasalnya begini kata al-musannif, kerana disusunkan disusunkan akan kejadian manusia ni daripada anasir yang 4, yakni 4 unsur. Anasir itu bahasa Melayu kita panggil unsur. Daripada unsur-unsur yang 4. Nak faham apa makna anasir atau makna unsur? Maknanya sumber kejadian alam ni. Alam ni, seluruh kita dia punya alam ni, sumber kejadian alam ni terjadi daripada 4 sumber ini. Itulah unsur, sumber kalau bahasa kita akan dipanggil. Sumber yang pertama ialah air. Sumber yang keduanya ialah tanah. Sumber yang ketiganya ialah api. Sumber yang ketiganya ialah angin. Gabungan 4 sumber ni, kan, itu yang terjadinya kejadian makhluk ni, manusia ke apa ke. Tanah tu bukan tanah semata-mata, kan. Ada juga satu lagi zat air. Ada satu lagi zat api, zat angin. Dan itulah kejadian kita manusia semua, seluruh alam. Kalau manusia ya daripada tanah, makhluk yang lain pula, kan. Jadi itulah maksud. Jadi manusia ataupun alam ni lah, makhluk ni, secara khususnya kita lah manusia, secara khusus kejadian kita manusia lah, daripada unsur alam, sumber-sumber alam yang 4 bahagi tadi. 1, dan ada di dalamnya, di dalam anasir yang 4, ada apa? Tabai'u yang 4. Setiap satu unsur terkandung padanya 4 tabiat. Tabiat ni kita panggil apa? Perangai. Ada mengandungi sebanyak 4 perangai manusia. 4 perangai ni iaitulah kering dan basah dan sejuk dan juga panas. Kalau tadi unsur manusia yang kejadian terjadi daripada, kita kata tadi api. Api itu sifatnya panas. Badan kita berasa panas. Itu rasa panas, hangat badan. Sehari kadang-kadang hari punggai habis.
kan, hangat, tak sejuk. Itu disuruh padam dengan sejuk. Sejuknya ialah baik ayak lah. Kemudian itu yang pertama lah. Kemudian yang keduanya ialah apa? Sejuk. Sejuk ni ialah perangai ayak. Perangai ayak. Tadi kan 4 unsur. Unsur pertama tadi kita katalah api. Api gu dengan hangat. Faham tak? Kemudian unsur yang kedua ialah apa dia? Ayak. Ayak ni tabiatnya ialah sejuk. Tu yang orang tu panas, duk marah tu Nabi suruh ambil ayak semayang tu. Kan? Tu yang Nabi suruh ambil ayak semayang. Kan? Basuh muka kena ayak ni sejuk balik. Hawa gamak kalau kata tak sejuk juga, dia terjun dalam kolam tu. Puas hati. Sejuk ketak tu tak jadi nak panas, tak jadi nak marah. Boleh sabar. Kan? Boleh sabar, boleh tahan. Itu tu. Tabiat tu sifat lah, sifat perangai bagi setiap satu daripada 4 anasir ataupun 4 unsur tadi. Api, kan, kemudiannya ayak, kan, kemudiannya apa? 2 lagi, tanah dengan angin. Kan, angin tu sifatnya kering. Badan kita kering je, berangin je. Masih ada angin tu, kering. Tanah sifat dia lembap, basah. Tanah lah. Tanah tu sifatnya lembap ataupun juga basah. Tu tanah. Kan? Sebab tu dalam diri kita tu yang asal kejadian 4 unsur tadi mempunyai 4 tabiat ni. Ada kalanya kita kalau kata basah, contoh macam kita kata balgham. Balgham ni menyebabkan kita ni jadi balok, jadi malah, jadi penyegat. Lembapan dalam badan lebih sangat pun tak boleh. Supaya doktor dok kata suruh makan ayak banyak-banyak sehari-hari. Berapa tak tahu, berapa galen tak tahu, berapa liter tak ingat lah, berapa cawan kan. Tapi kalau banyak telajak pula ayak tak boleh juga. Kan? Kurang sangat ayak pun tak boleh juga badan kita. Kurang ayak nak pergi kalau penyakit bahagian tak cukup ayak tu. Kan? Buah pinggang lah, apalah saat lagi. Telajak terlebih ayak pula saat lagi. Rosak badan kita tang lain pula. Mai pula penyakit paru-paru berayak lah. Kan? Mai penyakit gelemar. Gelemar lah kita ambil balgham ni. Badan kita lebih lembapan. Kan? Pun tak sihat juga. Kalau tang penyakit tu lah. Kan? Kalau tang pemalas, kalau tubuh kita kering, kan, orang tu selalunya rajin. Kalau badan lembab banyak, basah tu banyak, kan, dia jadi penyegan. Kan? Tu yang kita balok, nak semayang pun balok, nak buat tu balok. Tu diri kita ni. Kan? Baik. Jadi katanya al-musannif, jadi maka dijadikan tiap-tiap satu unsur dan satu tabiat itu di dalam hal rajin, dalam keadaan kita rajin, dijadikan 1 rakaat. Baik, 4 rakaat. Zuhur pun 4 rakaat, asar pun juga ialah 4 rakaat. Setiap 1 rakaat, dah 1 rakaat lah, katalah kita sembahyang zuhur 4 rakaat. Setiap 1 rakaat zuhur yang kita lakukan, yang kita sembahyang tadi itu, kan, dah dalam keadaan rajin lah. Dalam keadaan rajin. Kalau malas, duk malas situ lah, kan, maka ia akan macam kita kata apa, setiap satu unsur yang mempunyai tabiat masing-masing, kan, 4 unsur dan 4 tabiat, maka dia membetuli 1 rakaat, membetuli 1 unsur serta dengan tabiat dia. Kalau 4 rakaat
membetuli akan 4 anasir tadi, 4 unsur-unsur tadi, kejadian alam kita ni berserta bersama dengan 4 tabiat perangai yang ada, sifat yang ada pada setiap satu unsur tadi. Lagu tu lah erti dia. Lagu tu lah maksud dia supaya pasal apa dijadikan tiap-tiap satu unsur dan satu tabiat bersama dengan satu rakaat, supaya memperbaiki ia seorang manusia akan tiap-tiap satu unsur, dan membetulkan ia seorang manusia akan tiap-tiap satu unsur, memperbaiki dan membetulkan di dalam hal aghar, dalam keadaan yang sederhana. Aghar kita betul, kita baiki unsur-unsur kita ni dalam keadaan yang sederhana, taklah terlampau kuat, taklah terlampau ringan sangat. Kita cuma semayang, sedang-sedang 4 rakaat, sedang lah tu. Kalau kata 2 rakaat yang habis ringan, kalau 3 ni tak ada lah. 4 rakaat tu keadaan kita sedang, sederhana, pertengahan. Tu mana aghar, makna cara kita nak perelok, bahasa lain, cara kita nak perelok setiap satu unsur-unsur dengan serta tabiat perangainya itu dalam keadaan yang sederhana. Kau panggil tu memperbaiki dia dalam keadaan yang sederhana, bukan dalam keadaan yang lemah, bukan dalam keadaan yang terlajak sangat. Kita baiki, kita nak ubah, nak perelok, tak. Maksudnya begini, setiap satu-satu anasir tadi berserta dengan tabiat dia, tu yang menyebabkan kita buat dosa, buat maksiat. Punca-punca itulah sifat-sifat yang ada pada 4 anasir tadi ni. Sifat kering, sifat basah. Kita ni contohnya malah, suka duduk saja, suka melakukan dosa, melakukan maksiat. Yang sifat itu terkandung dalam tanah ke, dalam air ke tadi tu. Maka kita yang bersembahyang ni setiap hari ni, mudah-mudahan kita boleh mengubah, boleh perbetui, nampak boleh bagi betui sifat-sifat yang tak betul yang ada dalam diri kita. Begitu reti dia. Maka kita dah buat 4 rakaat tu cukuplah. Kita dah cuba mengobati, perelok, perbetui sifat perangai kita yang tak elok ni. Yang ada terkandung dalam 4 anasir tadi. Maka mudah-mudahan kita jadi elok. Mudah-mudahannya perangai tak elok kita ni boleh berubah. Dapat berubah, diubahkan. Begitulah hikmah dia. Maksud dia lagu itulah. Baik, habis dalam situ. Kemudian dan hikmah pada menentukan maghrib dengan 3 rakaat pula. Pasal apa? Kita disyariatkan sembahyang maghrib, rakaatnya ada 3. Pasal apa maghrib itu 3 rakaat? Apa rahsia dia? Hikmahnya ialah kerana bahawasanya ia maghrib ni pula ialah witir siang. Kita duk tahu sembahyang witir ni buat belah malam je. Lepas habis kita sembahyang isyak, waktu dia sampailah masuk subuh lah, panjang lah. Itu waktu sembahyang witir malam. Rupa-rupanya ada witir yang kita buat di siang hari, 3 rakaat lah. Iaitu sembahyang maghrib. Maghrib tu dikira siang. Dia kira siang. Isyak tu baru dikira malam. Lepas isyak tu baru kita sembahyang witir.
Ya, witir hak sunat 3 rakaat tu. Nah, jadi sembahyang maghrib ni dia panggil witir di siang hari. Nama panggilan dia. Jadi witir-witir ni maknanya ganjil. Ganjil tak bolehlah buat 2, tak bolehlah buat 4. Itu genap namanya. 3 lah ganjilnya. Seperti yang tersebut di dalam hadis, sebagaimana ada disebutkan dalam hadis Nabi. Maka kembalilah atasnya atas maghrib, berkat keadaan maghrib ni, ialah witir. Maka kembalilah oleh sembahyang maghrib tadi. Sembahyang maghrib yang kita kata 3 rakaat tu tadinya, dikembalikan, kembalilah ke atasnya oleh berkat. Berkatlah berkat. Barakah ada keberkatan. Keberkatan apa? Keadaan maghrib itu ialah witir. Pandang tak maghrib itu 3 rakaat ganjil, maka dikembalikan keberkatan, diletakkan keberkatan di atas sembahyang fardu maghrib tadi. Gitulah maksudnya. Baik, tak apalah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Baiklah, seterusnya lagi. Innallaha witrun, artinya yuhibbul witra. Baiklah, Ustaz nak pasang makna dia. Maknanya begini, artinya bahawasanya Allah Ta'ala ialah witir. Witir itu tunggal, esa, satu, tidak 2, tidak 4, tidak 6. Tunggal tu satulah, satu lebih. Witir. Witir ni asal makna apa? Ganjil. Itulah makna witir. Kemudiannya mengasih ia Allah. Menyukailah oleh Allah, mengasihi oleh Allah Ta'ala akan witir. Akan witir itu maknanya akan syahid kita sekarang sembahyang maghrib. Syahid kita berkata witir itu kan ditujukan kepada sembahyang fardu maghrib. Jadi sembahyang maghrib itulah hikmah dia kenapa 3 rakaat. Begitulah makna dia. Kemudian mudah ya. Dan dihubungkan Aisyah dengan Zuhur dan juga Asar. Kemudian dan dihubungkan. Dihubung ni maknanya diqiyaskan. Maksud dihubung maknanya diqiyas. Diqiyaskan akan sembahyang fardu Isya. Diqiyaskan dengan apa? Dihubung, diqiyas dengan sembahyang Zuhur dan Asar. Pada pihak apa ni? Yakni pada sama-sama 4 rakaat. Lohor 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Isya pun 4 rakaat. Jadi dihubung, diqiyaskan dengan sembahyang Lohor dan Asar ni supaya apa? Tujuannya supaya terjabar, tertempel. Terjabar itu bahasa Arab, jabar ni. Supaya tertempel, tertampung. Tadi koyok, umpamanya kain tu koyok, berlubang. Lah kita ambil kain lain, kita pergi tampung atas dia, pergi tempel, pergi tampung, jahit tepat hak lubang tu. Tu maksud dia. Tu maksudnya jabar. Jadi mana kata 3 sembahyang ni, ialah nak apa? Ialah
apa dia, tertempellah oleh kurang malam daripada siang, supaya dapat menampung akan kekurangan yang ada pada malam berbanding daripada siang. Siang dan malam ni dia kata, kerana pada malam tu ada 2 fardu dan siang ada 3 fardu. Ialah sehari semalam kita semayang ada 5 fardu. Siang saja kita semayang 3 fardu. Subuh, subuh tu kira siang lah, dah siang. Kalau subuh tu malam lagi, boleh makan lagi lah kalau orang berpuasa. Masuk subuh tak boleh makan dah, pasal bukan malam, dah siang. Baik, subuh. Keduanya zuhur. Ketiganya asar. Tu semayang yang kita kerjakan di siang hari, dia panggil. Di malam hari kita cuma semayang 2 fardu je, iaitu maghrib dengan isyak. Jadi kuranglah malam dengan siang. Siang ada 3 fardu, tak seimbang maksudnya. Malam cuma ada 2 fardu saja. Jadi nak tampung kekurangan tu, nak bagi sama-sama ada 3 balik, apa dia? Maka ditampung tu apa panggil, ditampung dengan sembahyang dengan sembahyang apa? Dengan sembahyang isyak. Diqiyaskan. Dihubung, diqiyas. Jadi, baik, kita baca Rabi' dulu. Kerana keadaan diri ni tubuh badan kita, atas harakat, atas nak bergerak-geri pada siang, di siang hari, ialah terlebih kuat. Ialah terlebih kuat, yakni daripada malam. Pergerakan kita lah, pergerakan kita. Pergerakan kitanya di siang hari berbeza dengan malam. Kalau siang ni cerdas sikit, kalau malam tu kira dah slow dah kita ni, dah tak larat dah segan nak bergerak-geri dah. Kalau siang ni nak pergi sana lah, nak pergi sini lah, gerak tubuh badan kita tu, gerak-geri tubuh badan kita tu, kita aktif lah di sebelah siangnya. Malam kita kurang aktif sikit. Alah, itulah ceritanya, Jadi maka zuhur dan asar tadi lalu dihubungkan dengan isyak. Isyak tu dia qiyas, dia hubungkan dengan zuhur dan asar. Zuhur dan asar tadilah ada 4 anasir tadi. Tadi kita bayang tadi zuhur dengan asar kita ada 4 unsur dengan 4 tabiat. Maka isyak tu pun sama lagu zuhur, sama lagu isyak. Setiap satu rakaat sama lagu asar. Setiap satu rakaat isyak yang kita buat, ia menjabar kekurangan, kekurangan yang hasil pada kita lah, yang berlaku terjadi ke atas kita, berpunca daripada 4 unsur, yang setiap satu unsur tadi mempunyai perangai masing-masing, mempunyai sifat masing-masing, supaya kekurangan itu ditampung balik dengan sembahyang isyak. Itu maksud dia, supaya kita buat sembahyang isyak di malam hari itu nanti boleh menampung balik kekurangan yang terjadi dalam masa siang dan malam, yang puncanya kesalahan daripada diri kita tadilah. Gitu sajalah nak cerita hikmah dia, pasal apa hikmah dia, Baik, habis tang situ. Syahdan, ini satu syahadah, sahlah pada hadis Muslim, telah sah, maknanya hadis itu hadis sahih lah maksudnya,
pada hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslimnya, bahawasanya permulaan hari, permulaan hari daripada segala hari Dajjal. Dajjal duduk atas dunia ni berapa hari? 40 hari ke? Tak ingat 40 hari ke? Dajjal esok ni, dekat-dekat nak kiamat esok ni. Baik, 1 hari bulan, sehari, mana hari yang pertama, hari yang pertama Dajjal keluar di atas muka bumi ni, 1 harinya, lanjutnya, yakni lama masanya, tu permulaan hari daripada segala hari Dajjal di atas dunia ni seperti setahun. Hari pertama kan, bukan sehari 24 jam macam kita ni. Maksud sehari, mula-mula hari 1 hari bulan Dajjal duduk atas dunia ni, lama masa sehari itu seperti setahun. Faham tak? Sehari, bukan setahun tu 12 bulan tu tak. Lamanya jarak masa 1 hari daripada kita kata terbit fajar sampailah pula esok terbit fajar pula 24 jam. Kalau kita lah 24 jam, tapi zaman tu esok kan, lama seharinya menyamai setahun 12 bulan. 12 bulan kita lah ni. Kan, hak masa tu lah ayak tak ada, makanan tak ada. Dia round seluruh dunia, kecuali Mekah, kecuali Madinah, kan, kecuali Baitul Maqdis, kata setengah ulama'nya, kan. Dia datang seluruh, dia masuk segenap kampung, segenap negeri, dia bawa makanan, dia bawa minuman, dengan syarat mengaku dia Tuhan. Siapa mau, kan, kena mengakulah dia Tuhan. Ni hari pertama saja lama masa sampai 12 bulan. Matahari pancak, hujan dak, apa dak, kemarau, makanan semua tak ada, habis semua, mampu habis. Kan, kita kebuluran, lapar sungguh-sungguh, dahaga sungguh-sungguh. Keadaan esok akhir zaman esok, kan, itu yang minta jauh daripada Dajjal ni, kan. Baik, masa itulah iman kita tengok, kan, boleh bertahan, tak boleh bertahan, kan. Tak tahan nak makan, dia bagi roti segala makanan, ya. Tapi syaratnya mengaku dia Tuhan, kan. Mengaku dia Tuhan, dia bagi habis ayak, minum apa. Tapi kita jadi orang yang mengaku dia Tuhan jadi kafir, kufur iman lah. Baik, itu hari pertama. Dan yang kedua dan yang ketiga itu, dan bermula hari yang kedua pula, keluarnya Dajjal di atas dunia ni. Begitulah, dan yang ketiga itu, dia langkah dah, lajak dah. Baik, dan harinya yang kedua, dan bermula harinya Dajjal yang kedua, esok pula. Esok pada lepas 12 bulan tu, baru esok. Hari Dajjal turun esok ni, ialah seperti sebulan. Hari yang kedua, sehari, hari Dajjal keluar esok pada hari yang kedua, seolah-olah seperti sebulan 30 hari. Lamanya, satu hari tu, pada hari yang kedua. Hari yang kedua, lama masa Dajjal esok, siang dan malamnya ialah berapa? 30 hari. Kita lah ni, lama lah tunggu sebulan pun. Tadi lagi lama, setahun, kan. Kita Dajjal, kisah Dajjal ni. Kemudiannya tak apalah. Dan harinya Dajjal yang ketiga, hari yang ketiga,
Dajjal duduk atas muka bumi ialah seperti sejumaat. Satu Jumaat. Tu satulah. Yakni seminggu. Hari pertama masa seperti 12 bulan. Hari yang kedua Dajjal esok, masa hari yang kedua seperti sebulan. Hari yang ketiga esok, lama masa Dajjal ni esok atas dunia ni seperti seminggu, 7 hari. Sehari itu seolah-olah lama seperti 7 hari lama dia. Gitulah. Kan? Sangat terujilah kita orang yang beriman esok. Orang yang beriman esok, masa Dajjal keluar ni sangat besar ujian dia. Kita diuji dengan lapar. Makanan apa tak ada, makan apa? Kemarau, berbulan-bulan dah kemarau. Kan, dekat nak kiamat cerita ni. Kemudian baru turun Nabi Isa apa semua tu. Kan? Mula-mula Nabi Imam Mahdi tu, kan? Waktu berperang lah apa semua, panjang kisah dia. Kan? Tapi esok ni hal lagu ni keadaan kita. Kalau dan lah, kalau panjang umur lah, kan? Takdir kata kita dipanjangkan umur kita, Dajjal keluar. Kan? Maka hari-hari dia keluar tu panjangnya hal lagu kita mengaji ni. Baik, habis dari situ. Kemudian kita berhenti ya setakat tu, pasal panjang nak habis lagi ujung tu kan. Tak apalah, kita berhenti tentang pada kata maka pekerjaan semayang di dalam hari yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga itu ialah dengan takdir. Esok kita nak semayang ke mana? Lohak ke sana? Kan? 12 bulan ni. Lohak masuk bulan yang ke berapa? Seolah-olah yang lagu tu. Asak masuk bulan yang ke berapa? Nak bagi cukup 12 bulan ni. Hari pertama tu. Nanti dia abanglah cara-cara dia. Baik, kita berhentilah pada kata maka pekerjaan sembahyang ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam ay alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna